Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz bismillah pembuka segala. Putera pemidato memulakan bicara. Sebelum bibir menitip kata, membawa wacana, dadah membawa padah. Sekalung apresiasi saya ucapkan buat pemimpin dewan yang budiman. Kombinasi panel hakim yang arif lagi bijaksana. Penjaga masa yang setia dengan masanya. Guru-guru pendidik anak bangsa. Dan seterusnya, hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Sebelum bahtera saya layarkan, sebelum layar saya kibarkan, sebelum kaki mengatur langkah, sebelum lidah mengatur bicara, biarlah saya mendefinisikan tajuk pidato saya pada hari ini. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, dadah membawa maksud sejenis ubat-ubatan. Namun kini dadah disalahgunakan oleh segelintir masyarakat. Manakala membawa padah pula bermaksud mendatangkan akibat yang buruk kepada penagih dadah. Tuntasnya, tajuk dadah membawa padah mengkehendakkan saya untuk mengupas contoh kesan penyalahgunaan dadah. Hadirin warga dewan yang cendekia, antara kesan penyalahgunaan dadah ialah dadah dapat membawa kesan buruk terhadap fizikal. Kesan fizikal dapat dilihat daripada pelbagai aspek. Ini termasuk pengaruhnya terhadap sistem penting tubuh manusia seperti sistem pernafasan, jantung, metabolisme, saraf dan otot-otot. Dalam perkataan lain, keadaan diri mereka terjejas, proses kehidupan tidak terurus dan menjadi tidak normal. Kesan ini akan menjadi lebih ketara jika dadah digunakan secara berlebihan. Ia juga akan menyebabkan masyarakat berpecah belah dan secara tidak langsung kemajuan negara akan merosot kerana masyarakat tidak bersatu padu. Selain itu, dadah juga memberi kesan yang mendalam kepada mental dan emosi. Kesan ini lazimnya dipanggil kesan psikologi, iaitu kesan pengaruh dadah kepada otak dan minda. Mereka seakan-akan tidak terpijak di alam nyata. Pada masa yang sama, seseorang itu mengambil dadah dengan berlebihan. Pada masa yang sama, seseorang itu hilang kawalan diri dan pemikiran. Mereka tidak segan silu dalam melakukan perkara yang aib serta tidak mempunyai rasa tanggungjawab. Perasaan ini akan berterusan selagi dadah masih terdapat dalam tubuh pesakit. Malah, semakin lama seseorang itu menggunakan dadah pada jumlah yang lebih banyak untuk mendapatkan euforia. Fenomena ini disebut loteran ataupun keadaan lali, di mana euforia daripada dadah berkurang jika ia digunakan berulang kali. Inilah yang membuatkan seseorang itu tidak putus-putus dalam mencari dan meningkatkan penggunaan dadah. Warga dewan penerus wawasan, ingatlah bahawa dadah mendatangkan kesan yang sangat buruk terhadap diri sendiri. Kesan yang jelas ialah dari segi tingkah laku diri penagih itu sendiri. Penagih akan menjauhkan diri daripada masyarakat umum dan hanya bergaul dengan penagih-penagih dadah, penjenayah, penipu, tidak bertanggungjawab dalam kerja atau pengajiannya. Dari segi fizikal, kesan fizikal ialah seorang penagih itu akan menjadi kurus, lemah tenaga, malas dan kelihatan dalam berkhayal. Penagih juga turut kehilangan tenaga seks, pingsan, pitam, rasa ketagihan yang berlebihan dan berkemungkinan mati kerana mengambil dadah yang berlebihan. Antara contoh perilaku buruk akibat pengambilan dadah yang berlebihan ialah pandai menipu, menyamun untuk mendapatkan wang untuk membeli dadah dan tidak mahu mengakui pelibatan dalam penagihan dadah. Seterusnya, ia juga turut memberi kesan terhadap keluarga. Ia telah menyebabkan rumah tangga akan menjadi porak-poranda. Perpisahan dan penceraian di antara ahli keluarga, yang di mana pada akhirnya
anak-anak menjadi mangsa keadaan. Anak tidak dapat menikmati kasih sayang yang secukupnya daripada ibu bapa mereka dan menyebabkan mereka menjadi murung. Sidang Dewan sekalian, pengambilan dadah bukan sahaja memberi kesan terhadap keluarga, malah ia juga turut melibatkan masyarakat sekeliling. Ia akan menimbulkan persengketaan dan perselisihan faham di antara satu keluarga dengan satu keluarga yang lain. Selain itu, mereka juga akan menimbulkan rasa kecurigaan kepada ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Sebagai contoh, apabila berlakunya kes jenayah seperti pecah rumah, jiran tetangga pasti berkemungkinan besar akan menuduh si penagih berkenaan. Ini telah menyebabkan keluarga si penagih disisih atau juga disebut dipulau oleh masyarakat sekeliling. Akhir sekali, dadah memberikan kesan yang teruk kepada ekonomi dan keselamatan negara. Pihak kerajaan terpaksa menanggung kos yang tinggi akibat masalah dadah yang melanda di negara ini. Kos yang ditanggung oleh negara antara lain ialah dari segi kos nyata dan kos tidak nyata. Hadirin sekalian, kesimpulannya, dadah membawa padah. Jadi, jagalah tingkah laku kita. Kerana sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Sekian, Putera Pemidato mengundur diri.